Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu basyiran wa nazira baina yadayi sa'ah fa'addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi kekuatan oleh Allah dapat sama-sama pada pagi ini hidup udara Allah Ta'ala ba'dama amatana, selepas daripada kita dimatikan oleh Allah semalam. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan pagi kita ini dengan perkara-perkara yang berfaedah. Seperti mana biasa, kita akan sambung pengajian kitab kita ni berkait dengan fiqh, supaya benda yang bersifat fiqh ini menjadi asas dalam kehidupan kita, bermula daripada ibadat, muamalat, munakahat, dan satu lagi iaitu jenayah. Ini adalah perkara-perkara yang sangat penting. Perkara-perkara yang sangat penting yang mesti kita kena ada dalam diri kita. Lebih-lebih lagi kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi insya-Allah kita sambung perbicaraan kita. Kalau kita ingat balik pada minggu lepas, kalau ingatlah, kalau tak ingat boleh tonton semula lepas sambungan sesi perbicaraan kita. Pada minggu lepas kita bincang berkait dengan hukum mukallaf. Bermula daripada makna wajib, ada makna sunat. Apakah yang dimaksudkan wajib, yang dimaksudkan sunat, apakah dia haram, apakah dia makruh, dan apakah dia yang dinamakan harus. Kemudian ditambah oleh ulama dua lagi, iaitu sah dan batal. Sah dan batal. Kemudian kita bicara pula tentang mukallaf. Orang yang diberati hukum yang 5 yang disebutkan tadi itu, dia adalah orang mukallaf. Soalannya, siapakah dia orang yang mukallaf ini? Yang pertama dia kata dia mestilah baligh. Kemudian dia mestilah berakal. Kemudian yang ketiga dikategorikan dia ni mukallaf, iaitu sampai seruan Islam kepadanya. Kalau mu'allaf lain, mu'allaf baru masuk Islam, tak dipanggil mereka ni berjinak-jinak dengan Islam, ni dinamakan mukallaf, yang diberati hukum. Maknanya kita semua ni, tak, bila mana disebut yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kita ni keluar daripada perut ibu kita Islam kita.
Maka apabila balik kita ni, maka kita dikategorikan orang mukallaf. Maka yang demikian hukum tu kena kepada kita semua. Kanak-kanak yang kecil, yang belum lagi balik, dia tidak kena hukum. Yang kena hukum adalah orang yang sudah balik. Umur 45 tak balik lagi, jeng lagu tu. Umur 45 dia sudah pun dipanggil mukallaf. Dia kena hukum. Tu mai 70 tak mau balik, dia kata 70 kembali perangai macam kanak-kanak. Dia tak mau bicara 70 40 tu. Dia kata balik tak lagi. Balik maknanya sampai umur. Kita akan bincang apakah yang dimaksudkan dengan balik. Balik dia kata orang yang sudah sampai umur untuk menanggung kewajipan agama. Tak. Dia ada dua kategori balik. Yang pertama lelaki balik. Tanda balik lelaki gua ni. Tanda balik orang perang gua ni. Dia kata orang lelaki ni kita bawa datang dua perkara tanda balik dia. Orang panggil dua tanda. Yang pertama orang lelaki ni balik dia telah keluar mani. Tak kira lah dengan cara dia bermimpi baik. Tak keluar mani bermimpi. Ataupun dia keluar mani ni dengan sendiri. Tak. Keluar mani dengan sendiri. Orang panggil pacut ca. Istilah keluar sendiri. Ataupun keluar mani saat ni tu. Tak. Dia kata keluar mani ni selain daripada bermimpi, keluar sendiri, ataupun dia bersetubuh. Tapi hak setubuh nombor 3 tu kadang-kadang jarang berlaku pada ulama sebut. Yang kedua dia kata punca laki-laki ni balik ni apabila cukup umurnya 15 tahun takrib. Takrib makna dekat-dekat 15. Tu kalaulah dia tak keluar balik, tak keluar mani, maka balik dia ni tak balik dia ni dengan sampai umur cukup 15 tahun, dekat-dekat 15. Ni bagi laki-laki. Dok keluar juga umur 15, 16 dok keluar juga mani, maka tetap dia sudah balik dah. Dia wajib hukum tu berlaku atas diri dia, panggil hukum mukallaf. Umur 10 tahun laki-laki, 11 tahun dak yang telah bermimpi keluar mani, tu maka yang demikian dia sudah dikategorikan orang mukallaf. Tu dia kena hukum lah. Bahasa kena hukum ni kok gini. Bila masuk balik, hukum yang dia buat wajib, sunat, haram, makruh dan haruh tu dak kena dah atas mak ayah dia. Dia akan kena ke dia. Dia panggil dia tanggung sendiri. Tu makna mukallaf. Yang kedua bagi orang puang pula. Balik orang puang ni gua ni dia ada tanda-tanda dia. Yang pertama dikata tanda orang puang ni balik sama juga macam orang lelaki, iaitu telah keluar mani. Telah keluar mani. Biasanya orang puang ni dia keluar mani di awal. Hek dia pun kadang-kadang awal juga. 9 tahun. Takrib 9 tahun. Dekat-dekat dengan 9 tahun atau 9 tahun ke atas lah. Maka tu yang pertama penyebab kepada dia ni balik. Yang kedua dikata perempuan ni keluar balik disebabkan haid. Haid maknanya keluar mani. Haid maknanya keluar darah. Silap, bukan keluar mani, keluar darah. Bagi orang puang. Golik-golik orang puang yang keluar darah ni, hak umur 9 tahun tubuhnya segar. Sehat molek. Tak. Kalau main 9 tahun lek-lek macam budak jadua. Dek. Makna kuka di kecil lagu tu golik-goliknya tak keluar lagi. Bagaimana pula kalau orang puang ni 9 tahun tak keluar, 10 tak keluar. Jadi tubuh halus. Ataupun tubuh kasar tapi tak keluar juga. Hek dia tak keluar. Mimpi pun tak keluar, mani pun tak. Tapi umur dia cukup 15 tahun. Maka takrib dekat-dekat 15 tahun, maka dia pun sudah balik. Ni bagi orang puang. Tu 3 tanda yang dikata kategorinya balik. Sebab itu hukum ni kena. Kalau kita kata kita ni tak balik lagi, nak sabar dah.
hari ni ramai orang yang beranggapan dia ni tak kena hukum. Orang Terengganu kata, awak dah layan dengan hukum. Orang kata wajib belajar, tak cara wajib. Wajib dengar. Wajib memperjuangkan Islam, tak cara. Pasal apa? Dia kata aku budak-budak lagi kan. Tu. Dah. Kemudian dia kata, kita pergi pula seterusnya. Kita tahu ataupun kita belajar pengertian mumayyiz pula. Mumayyiz ni, dia kata, apakah dia mumayyiz itu? Mumayyiz mayit ni orang Terengganu kata reti beza. Apakah yang dimaksudkan dengan reti beza saat ni? Mumayyiz ialah kembali kepada kanak-kanak. Mayit ni bukan orang tua. Kalau orang tua, kadang-kadang kau orang tak hidung selek kat orang. Kadang-kalanya, tak. Basuh berak tak cuci. Basuh kucing tak cuci. Tak. Mandi pun tak. Orang tu tak panggil mayit dalam bak ni, tak masuk. Hak kata tak mayit ni, tak. Kembali pada kanak-kanak. Kembali pada kanak-kanak, dia kata, yang mana kanak-kanak ni, dia reti beza dirinya sendiri. Apa yang dia beza? Makan dia, minum dia. Dan dia mengetahui pula tentang perbezaan mana baik, mana buruk. Ini kategori mumayyiz. Kalau main kanak-kanak tu, kami tarik boleh ada. Dia tak panggil mumayyiz. Ataupun dikata kanak-kanak saat ni, tak. Tidak dikategorikan mumayyiz lagi, bila mana air kecing duduk punggung. Tak, air kecing. Kadang-kadang paper pakai lagi, tak mumayyiz lagi. Paper pakai. Kadang-kadang tengah-tengah malam ceng semacam. Tak, kecing juga. Tak tahu mana baik, mana buruk. Maka yang demikian, tu kategori belum mayit. Hak mayit ni reti beza dah. Tu. Kemudian dibawa datang lagi kepada kita dalam kitab yang kita bicara ni, Zainul Talaq ni. Perhiasan bagi penutup. Seseorang kena ada hiasan. Rumah kalau tak ada solat, tak ada solat maknanya tak ada hiasan. Orang panggil kosong je rumah. Tu. Baik, diri kita pun sama juga kena ada hiasan. Kena ada hiasan. Kalau kita tak ada hiasan, dalam tubuh badan kita ni, umpama pakaian hiasan kita. Nak pakai comel-comel. Nak win nampak putih. Nak win nampak cerah. Tak. Lagu mana? Dia ada hiasan. Hiasan ni lah termasuk ilmu agama. Kena hias duduk pada diri kita. Li'irasatud din wasyasatad dunya bih. Dunia ni dia nak pada perhiasan dia. Lagu mana perhiasan dunia dengan cara yang terbaik? Tak. Maka tadbirkanlah dunia ini dengan perhiasan iaitu ilmu yang kamu ada. Lagu mana kamu nak bawa dunia? Kalau rumah tangga, lagu mana kamu nak bawa ke arah kebaikan dia? Tak. Tu kalau rumah kosong, lagu mana nak secomel? Bubuh tok situ, tok bunga situ, tok. Tak. Almari tok sini, robot anak tok sini. Maka yang demikian, semua perkara ni adalah perhiasan zinatul hayati dunia. Masa hidup manusia nak belaka-laka. Tu. Rugilah kalau orang tambah pada perhiasan. Maka termasuk lagi kita kena tahu apakah makna syarak ataupun pengertian syarak dan rukun. Syarak ni gua ni, rukun ni gua ni. Syarak ialah sesuatu yang mesti ada baginya. Syarak dia kata sesuatu yang mesti ada ataupun kita bahasa lain tak dapat tidak kena ada ni. Itu makna syarak. Tak dapat tidak kena ada. Contoh nak semayang. Dia ada syarat sah semayang. Untuk mengesahkan semayang tu. Kenapa dia? Contoh ambil air semayang. Syarat sah dia. Tak. Masuk lagi. Suci hadakci adab sah. Syarat sah semayang. Suci pada badan, pakaian dan tepak. Syarat sah lagi. Tutup aurat. Yakin masuk waktu. Yang fardu dikatakan fardu. Yang sunat dikatakan sunat. Menghadap kiblat. Tak, tutup aurat. Ni semua perkara ni termasuk syarat. Gana-gana pun kena buat hak ni dulu. Tak. Kalau hak ni kita tak selesai. Contohnya, kita rasa kita boleh semayang. Tapi syarat kita tak sempurna. Lagu mana? Masyru' dia nak jadi. Syarat dia ada masyru'nya. Tak. Maka dia kata, kalaulah kita ambil air semayang.
Dia termasuk dalam, bila kita semayang saat ni, suci hadap kecil. Iaitu ada semayang. Kalau suci hadap besar, kena mandi wajib. Maksud daripada suci hadap kecil ni pun berat dah. Sebab itu kalau kita perhati kitab-kitab fiqh, ini dipanggil satu benda yang ulama letak comel dah. Iaitu at-tahur. Dia letak dalam bab taharah duduk depan sekali. Sebelum ibadat yang lain kita buat, taharah penting. Dan kitab fiqh dia akan bincang taharah dulu. Dia akan bincang taharah dulu. Tidak akan bincang benda lain. Pasal apa kata bincang bab taharah? Tengok syarat sah semayang. Ibadat semayang akan terima bila mana semayang, air semayang kita comel. Kita tak payah duk angang lah, kita nak sibuk buat semayang, air semayang kita tunggang langgang. Tak? Kita tak sempurna cara basuh dia. Tak? Tempat-tempat yang wajib kena air semayang. Tiba-tiba kita tak kenakan dia. Itu yang pertama sekali air semayang. Dan bila kita nak ambil air semayang, dia ada syarat sah ambil air semayang pula. Ada syarat sah dia. Tak? Syarat sah air semayang. Mestilah air ni, dia syarat dia. Air suci lagi menyucikan. Dia. Ketiadaan yang menegakkan air semayang. Ni syarat-syarat bagi air semayang tu nak sempurna. Kalau kita bincang berkait dengan air yang suci lagi menyucikan, kita bincang selalu 7 bahasa jenis air. 7 jenis air. Tak? Air mana yang boleh buat ambil air semayang, mana yang tidak boleh. Itu dibincang bab situ. Kita akan bincang sesekali lagi. Dah selepas daripada ni insya-Allah. Cuma syarat tu, maksud syarat ni, rana-rana pun kena ada barang ni. Dah ada tak sempurna masyruknya. Tu. Maka dikata yang kedua rukun. Kenapa dipanggil rukun-rukun ni? Tak. Apakah pengertian rukun? Allah sebut rukun semayang, rukun tu. Kenapa rukun? Rukun ialah sesuatu yang mesti ada juga. Rukun ibarat kepala. Ni rukun, ibarat kepala. Kalau tubuh badan kita ni, tak ada kepala, orang panggil atu pocong. Atu pocong ada kepala tak? Hak jenis tak ada kepala ni. Tu. Dah atu Jepung lah bakali. Dah hidup, bahasa muda dah hidup. Jenis tubuh ada, kepala tak ada. Orang panggil dah hidup. Tu. Itulah perumpamaan rukun. Rukun bukan tangan. Rukun bukan kaki. Tak ada kaki mungkin nak boleh hidup lagi. Tak ada tangan mungkin nak boleh gerak lagi kaki. Tangan je tak ada. Tak boleh pegang saja. Tapi kalau tak ada kepala, balik awal habis. Makhluk ni panggil anggota-anggota lain. Dah hidup tu. Maka begitulah perumpamaan rukun saat ni. Penting. Penting. Kalau kita bincang contoh rukun semayang. Tak ada rukun nak jadi semayang tu. Tak. Hak orang bilang 13 ada rukun semayang. Tak. Ada 19 rukun semayang. Tu perkara bilangan saja. Yang wajib kita kena tahu. Ni orang panggil rukun ke? Bak tu kata. Yang dikata yang fardu dikatakan fardu. Yang sunat dikatakan sunat. Dalam syarat sah semayang. Nak semayang ganda-ganda pun kena tahu. Bak itulah kata penting. Kalau hidup atau ke dunia hari ni, tak tahu dalam bab ni, tak. Kita hanya ngaku dirinya Islam, tapi tak belajar dalam bab ni, illa rasmuh. Nabi kata hanya tinggal nama saja. Ni. Tapi banyakkan berlaku dah di akhir zaman. Di akhir zaman, nyakit-nyakit ini berlaku dah. Ada Nabi SAW menyebut, al-islamu ghariban, fasayaudu ghariban. Islam datang dalam keadaan dagang. Kembalinya Islam dalam keadaan dagang. Beruntunglah mereka yang berdagang saat ni. Tak. Patu balil gharaba. Dia kata, beruntunglah. Pasal apa beruntung? Tengok. Islam ini, walaupun dibawa dalam keadaan seorang, Nabi bawa Islam. Sehingga Islam itu sempurna. Tetapi, kembalinya fasayaudu ghariban, kembalinya Islam dalam keadaan dagang. Sebab apa Islam kembali dalam keadaan dagang? Kalau kau tanya. Hari ni orang semakin hari semakin tinggal Islam. Punca mereka tinggal Islam ni, faktor besar dia, kerana dirasa Islam tu tak penting. Yang kedua, dirasa dirinya bukan termasuk orang-orang mukallaf.
Tak masuk daripada golongan orang yang diberati hukum. Dia segitu pada hadap. Habis. Kita teruskan perbincangan pasal yang kedua. Maknanya dalam sesi yang lepas, kita sudah pun masuk pada pasal yang pertama, iaitu pengenalan ilmu fiqh. Kita masuk pula sesi yang kedua, iaitu pada pasal yang kedua, pada menyatakan pengertian bersuci. Bincang bab suci ni panjang lebar. Dia panjang lebar. Tu. Tak. Nabi kata, melihat aku ketika mana pada malam Isra' dan Mi'raj. Diperlihatkan kepada aku, Nabi kata, ramainya orang-orang yang digantung kemaluannya. Tak. Yang digantung kemaluannya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada dia ni tidak bersuci kemaluannya. Nampak macam basuh dah, tapi tak suci. Tu kita akan belajar insya-Allah perkara demikian. Kadang-kadang belajar ilmu tinggi-tinggi, jauh kita belajar, panjang pengalaman, tapi kita lupa dalam bab suci. Rugi kita, rugi. Tu kita kena ambil manfaat tu. Kemudian dikata pasal yang kedua ni pengertian bersuci. Ataupun disebut taharah. Apakah yang dimaksudkan bersuci? Orang tanya, suci dia kak Ustaz? Suci dia kak? Suci ialah suci yang pertama daripada hadas kecil, hadas besar. Kita akan bincang kenapa pula makna hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, suci daripada najis. Najis dia kau yang nak suci ni, najis ada bahasa 3 jenis. Ada bahasa berat, ada rasa ringan. Ada bahasa pertengahan. Itu cara najis. Maka dia kata, bermula daripada hadas ni, iaitu disebut sebagai hadas kecil. Ada air semayang. Orang yang bersuci daripada hadas kecil maknanya ada air semayang. Orang yang tak bersuci daripada hadas kecil maknanya tak ada air semayang. Dia beza gitu je. Itu panggil muqabil, lawanan dia. Kemudian dikata orang yang tak bersuci daripada hadas besar. Bersuci daripada hadas besar maksudnya dia sudah mandi wajib. Belum bersuci hadas besar maknanya belum mandi wajib. Yang ketiga dipanggil najis. Najis ni bukan kekotoran. Najis ni benda yang bersifat kotor umpama pasir, kotor umpama benda-benda yang berwarna. Tapi benda tu tak najis, maka hukum kata tak najis. Kalaulah benda tu kotor tapi sifatnya najis, ataupun benda tu nampak dah kotor tapi najis, tapi ulama menyebut makna kotor ni, makna najis sifatnya kotor belaka, walaupun kita tengok bersih. Umpama dia kata najis arak tu najis. Ummul qabais, walaupun orang tengok arak macam baru ni hak berlaku dalam kita tengok dalam media sosial tu, yang mana orang tunjuk satu minuman arak. Satu minuman arak yang selama ni sedap orang duduk tegak, dipanggil ais lemon tea tu. Oh, suka sangat. Padahal kena-kena bila buat siasatan kena-kena arak. Dicampur dengan arak. Nampak macam sedap boleh minum. Tapi hukum kata bila kita tahu benda tu sifatnya najis, arak ni najis, maka dia tetap jadi kotor belaka. Dia tetap jadi kotor, tidak akan jadi bersih. Gitu. Kemudian apakah alat yang digunakan? Nak guna kenapa nak bersih ni? Kalau orang tanya, nak guna benda, nak bagi suci. Maka dikata ada, kalau kita nak bersuci daripada najis, kita boleh guna air, kita boleh guna tanah, ataupun kita boleh guna benda-benda yang bersifat kasar. Sifat kasar ni ulama sebut
benda tu boleh hilang. Benda tu boleh hilangkan najis. Tu. Kalau air contoh. Tak. Bila mana kita dalam keadaan berhadas. Bila kita mana dalam keadaan berhadas kecil. Kita boleh ambil air semayang dengan air. Kalau dalam keadaan kita berhadas kecil atau berhadas besar, tak ada air, kita boleh guna kaedah tayamum. Nak bagi sucinya, tak boleh guna kaedah tayamum. Boleh guna kaedah air. Soalannya mana kelebihan ataupun dia panggil afdal. Mana lebih di antara guna air dengan guna tanah. Ataupun dia panggil guna debu tu. Kita akan bincang lagu mana yang dimaksudkan dengan debu. Dalam bab tayamum akan datang. Cuma beza dulu mana lebih antara air dengan debu. Maka lebih air guna. Seorang ulama menyebut di dalam kitabnya, Syekh Daud Abdullah Patani sebut, yang dimaksudkan air lebih daripada debu saat ni, sifat air meratakan. Sifat air ni rata. Barang rata lebih baik daripada barang yang tak setengah keadaan saja yang patut kena. Sebab itu, buat mari dua hukum. Bila seorang tu tayamum, bila syarat dia tayamum, tak, contoh nak semayang lela. Masuk syarat dia masuk waktu dulu kena tayamum. Masuk waktu dulu baru boleh tayamum. Tak. Kalau lagi tak masuk waktu, tak boleh tayamum. Tengok di bawah syarat. Syaratnya pula sudah cari air dah. Cari dah temu juga air dia kata. Tak. Baru hukum tayamum diharuskan. Kalau ada air kena guna air. Bagaimana pula dia kata ada air, tak boleh guna air, umpamanya datang penyakit, barulah hukum tayamum boleh. Yang dipahamkan di sini daripada murak makna kehendak yang ulama duduk sebut. Pasal apa tayamum duduk pada keadaan kelebihan nombor 2 selepas pada air, ni manfaat dia kita dapat. Tak, iaitu sifat tayamum ni nak banding air, kelebihan air. Pasal sifat air meratakan sekalian anggota. Tak? Tu. Baik dalam bab mandi wajib baik dalam bab ambil air semayang baik. Tu. Contoh tengah-tengah nak ambil air semayang, tengah-tengah nak ambil tayamum. Waktu masuk dah. Nak semayang dah ni. Cari air masa tu tak ada. Tak? Lalas sebelum akad takbir. Padahal kalau ikut nak semayang lele patut elok je lah. Tapi dah. Nak semayang lele, nak akad takbir. Baru nak sebut Allah, dah habis lapah akbar, alif pada lapah ar, alif pada lapah Allah, ra pada lapah akbar. Dah habis. Kalau kata ada air, maka yang demikian kita kena pergi ambil air semayang. Tengok hukum siapa tahap gitu. Maka yang demikian itu kita akan bincang selepas lanjutnya dalam bab tayamum insya-Allah. Kemudian dikata tu alat-alat. Bagaimana pula dengan tanah? Tanah ni kita ada guna dua kaedah. Yang pertama tanah, yang kedua debu. Debu daripada tanah. Tanah ni ada 7 jenis tanah. Ada warna hitam, ada kuning, ada merah, ada putih. Batu muka manusia ni banyak jenis. Tak? Ada hitam letung ada putih ada kuning lasak. Pasal hasil daripada tanah tu sendiri. Kemerah-merahan muka. Dia ada jenis tanah liat. Tanah liat. Jadi lagu tu. Dipanggil muka awal kelabu sikit. Dipanggil tanah liat. Maka yang demikian, tu sifat. Allah jadikan manusia ni daripada tanah. Tu. Dijadikan dia daripada tanah manusia ni. Bila manusia jadi daripada tanah, maka banyak jenislah tanah-tanah. Tak? Warna rupa bergiam-giam. Cuma soalan sini, lagu mana tanah dapat menyucikan? Contohnya, najis mughallazah.
najis anjing dan babi. Najis anjing dan babi. Ataupun dikata barang yang diperanakkan daripada keduanya. Masuk diperanak bukan anak babi, bukan anak anjing. Faham situ? Tak. Yang diperanakkan daripada keduanya, maksudnya anjing dia ngawang dengan kambing. Babi dia ngawang dengan lembu. Gitu contoh. Bila dia ngawang barang yang keluar daripada keduanya, iaitu contohnya lembu ni jatang, babi tina. Keluar daripada perut babi itu anak walaupun muka lembu sekalipun, hukum kata tetap dia najis mughallazah. Sama juga dengan anjing kiasan dia. Anjing ngawang dengan kambing. Lalu kambing ni tina, anjing jatang. Bila anjing dia ngawang dengan kambing, maka keluar daripada perut kambing anak muka anjing sekalipun, tetap hukum kata halal. Pasal apa pula? Pasal sini berlaku dua murak. Yang pertama, qaid yang lazim dia keluar daripada perut binatang ni, kaedah fiqh. Keluar daripada perut binatang yang halal, maka hukum kata halal. Walaupun muka macam muka babi, walaupun muka macam muka anjing. Tapi kalau keluar daripada perut binatang yang haram, maka hukum kata haram juga. Maka ni kaedah fiqh yang kita kena faham berkait dengan keluar pada perut binatang. Jadi, guana pula keluar daripada perut muka kambing saat ni. Keluar daripada perut kambing, keluar anak, tiba-tiba muka anjing tu. Ataupun zaman ni zaman pelik-pelik. Zaman pelik-pelik maksudnya perkara-perkara yang dipanggil luar jangkauan akal manusia ni keluar belaka. Nak tengok binatang pelik-pelik. Tak. Baru ni kita tengok ikan, molek-molek ada muncul babi. Ikan muncul babi tu. Kalau siapa-siapa nak tengok ikan muncul babi ni, buka dalam YouTube. Tak. Tu dia carilah. Dia kata perkara ataupun binatang-binatang yang aneh. Tulis gitu, binatang yang aneh. Dia akan nampak binatang ikan muncul babi. Tak? Tu. Tubuh badan kambing. Tubuh badan kambing. Kepala anjing. Gitu. Kadang-kalanya kepala anjing keluar ekor macam ekor lembu panjang derek lagu tu. Pelik-pelik dah keluar. Soalannya situ, adakah boleh pegang ke tak? Macam orang ni ambil pegang gambar pula, selfie pula dengan binatang yang diharamkan. Tak, dia pergi ke hukum dulu. Tidak pergi ke tengok binatang tu, pergi ke hukum. Binatang ni, dalam kawanan kambing ramai-ramai, tiba-tiba ada seekor kambing ni. Maka hukum kata tetap dia ni, walaupun dia rupa anjing, tetap dia kambing. Dia pergi ke hukum. Kemudian tengok pula, mak dia ni, kambing ni dia ikut hak mana? Dia ikut anjing ke dia ikut kambing? Kalau dia ngawang, kita tahu dia ngawang dengan duduk sekali sekandang dengan binatang. Tak, yang haram tiba-tiba keluar daripada perut kambing tina saat ni. Tak, perut kambing tina keluar iaitu rupa anjing. Maka hukum kata halal. Pasal apa halal? Keluar daripada perut binatang yang halal. Tu. Maka kita pergi ke hukum yang seterusnya berkait dengan tanah ni. Kalaulah berlaku hukum mughallazah, najis anjing dan babi, yang lagu mana? Kalau berlaku dia kata, maka kita kena sama. Kena sama. Tu pun ulama buat mari lagi. Kalau kering sama kering guana. Kalau kering dengan basah guana. Kalau basah dengan basah pun guana. Maknanya manusia hari ni ngelah lama nak sebut. Akan datang pula kita bincang insya-Allah. Manusia ni bila dia sebut dia seorang yang beragama Islam, dia tidak lepas daripada hukum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila maksud hukum ni tak lepas atas diri dia,
Rana-rana dia kena tahu lah. Lebih-lebih lagi kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena tahu dalam bab ni. Kena tahu, jangan awak sambil lewa, nak buat tak buat sudah, nak belajar tak belajar sudah, tak boleh. Dalam semua kehidupan kita. Tu. Baik daripada dari segi kehidupan kita dengan Allah Taala, ibadat kita, ataupun kehidupan kita dengan masyarakat, dengan keluarga, yang demikian kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baru kena dengan ayat Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita hanya baca lah ayat tu kalau kita tak faham. Bukan tak faham ayat tu, kita tak buat perkara yang Allah Taala perintah, tidak tinggal apa yang Tuhan larang. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ni dapat kita ambil manfaat dan beramal dengannya, insya-Allah. Terima kasihlah kepada semua yang menonton. Amba tak perlu sebut nama belaka pasal banyak orang tu. Tidak, kita pada hari ni pun ada tontonan. Ada pendengar dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Walaupun sedikit, qalilan kasara kasira, barang sedikit ni lama-lama jadi banyak. Kalau duit kita kumpul, patulah ngelang-ngelang korek juga habis licin. Sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebut, bila 10 orang mari tanya ni, daripada golongan Khawarij, dia mari tanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang mana Sayyidina Ali ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada dia, dia kata, ana Madinah wa aliyum babuha. Ana Madinatul ilmi wa aliyum babuha. Aku gedung dalam bab ilmu, Sayyidina Ali ni pintunya. Maka yang demikian, marilah golongan Khawarij tak puas hati pasal Rasul sebut alim sangat ni, nak uji teh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka yang demikian, apa jawapan Sayyidina Ali dengan 10 soalan yang sama? Bila dia tanya, "Hei Ali, mana lebih antara harta dengan ilmu?" Maka jawab Sayyidina Ali, lebih ilmu daripada harta. Sesungguhnya harta saat ni membinasakan kamu. Kalau kamu simpan harta, kau habis. Tapi kalau kamu simpan ilmu, kau lama kau banyak. Dan ilmu adalah peneman kepada kamu. Dan tak kala kamu kesunyian, ilmu menjadi peneman. Tak kala kamu dalam keadaan kesusahan, ilmu pengubat segala-galanya. Maka ini kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, ataupun disebut karramallahu wajhah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar memanfaatkan kepada kita semua, insya-Allah. Jangan nyesal dengar Jangan nyesal belajar. Gilah belajar mana-mana tempat. Bukalah mana-mana ustaz pun. Dengarlah kebaikan tentang ilmu, insya-Allah. Jangan hanya kita letak dengar belajar setahun sekali, jangan. 2 tahun sekali. Jangan gitu. Biar sama-sama dah apa. Biar sama-sama. Mudah-mudahan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan datang insya-Allah kita akan bincang maksud hadas. Tadi kita sebut suci. Pada pasal yang kedua ni akan datang kita bincang dalam bab hadas. Apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Tu. Lagu mana hadas ni boleh terjadi? Kita akan bincang hadas terjadi sebab kenapa. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah, dan segala kesalahan atau terkasar bahasa, saya minta maaf banyak. Segala kelebihan dan kemanfaatan itu daripada Allah Ta'ala, bukan daripada saya, bukan. Daripada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.